Assalamualaikum. Hai. Okey, nama saya Muhammad Lumam Ibrahim, bernombor matriks 205181, pelajar Bachelor Pendidikan Sains Pertanian, Universiti Putra Malaysia. Okey, hari ini saya akan menceritakan kaedah dan cara untuk melakukan hidroponik. Okey, sebelum tu apa itu hidroponik? Hidroponik merupakan satu kaedah penanaman alternatif, iaitu caranya kita membuat letakkan pohon atau pokok yang kita hendak tanam itu ke dalam larutan baja tanpa menggunakan tanah. Okey, bagaimana caranya? Jom kita tengok. Kokopit, kain flanel, net pot, set hidroponik, picagari, penyembur air, benih sawi, benih kailan dan baja A dan baja B. Kita kena semai benih dulu. Seperti saya semai benih asing melalui medium semaian iaitu kokopit dalam ni ya. Lepas tu saya pasahkan kokopit ni sebelum masuk dalam net pot. Okey. Selepas kita dah masukkan kokopit ni dalam net pot ni, okey, boleh nampak air macam ni. Lepas tu masukkan biji benih sebanyak mana yang muatlah dalam net pot ni. Macam saya ambil dalam 20 benih ke 10 benih ke, saya susun sebab net pot saya ni besar untuk semaian. Okey, untuk semaian ni, untuk saya masukkan ke dalam net pot saya ni, saya guna biji sawi bok choy dengan kailan. Selepas tu kita letakkan medium semaian ni di bawah kena cahaya matahari lah, tapi bukan secara terus, bukan cahaya matahari secara terus, tetapi hanya di kawasan yang redup. Okey, supaya biji benih ini tidak kering bila terkena cahaya matahari. Okey, selepas tu kita tunggulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya setelah 2 minggu kita dapat tengoklah hasil daripada semaian kita pada 2 minggu lepas tu. Okey, untuk semaiannya ialah kailan sawi. Okey, untuk langkah seterusnya ni kita akan pindahkan kita punya anak pokok tersebut ke set hidroponik kita lah. Okey, untuk set hidroponik kali ni saya akan buat sistem wick. Okey, apa itu sistem wick? Sistem wick ialah menggunakan kain ataupun tali yang boleh meresap lah. Okey, untuk set hidroponik saya menggunakan kain flanel. Kain flanel ni tugas dia untuk meresap nutrien air baja tersebut untuk anak pokok. Jadinya kain flanel ni akan duduk, akan terikat di bawah net pot dan dia akan terendam di dalam air larutan baja tersebut lah. Kain flanel ni akan meresap nutrien air larutan baja tersebut. Okey, dia berbeza dengan takungan. Sistem takungan dia akan larutan baja kita perlukan banyak untuk tenggelamkan kita punya net pot tu dalam mencecah air ataupun suku-suku air mengenai net pot. Okey, itu perbezaan dia. Okey, untuk kita bancuh larutan baja kita, bancuhan larutan saya menggunakan yang digunakan oleh ni lah, yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian, iaitu 1 liter air bersamaan dengan 5 ml baja A dan 5 ml baja B. Okey, untuk memenuhkan 3/4 saya punya set hidroponik ini,
saya menggunakan 5 liter air lah. Sukatannya saya gunakan botol air mineral ini. Okey, 5 liter. Okey, untuk 5 liter, saya punya bancuhan baja A dan baja B bersamaan 25 ml baja A, 25 ml baja B. Okey, tak membuang masa, jom. Okey, kita dah boleh mulakan kita punya bancuhan. Okey, saya akan guna cara ini untuk sukat saya punya baja. Tidak lebih, tidak kurang. Okey. Okey, kita punya larutan baja dah siap. Okey, jom kita lakukan pemindahan lah anak pokok kita. Okey, mula-mula untuk kita punya pemindahan anak pokok ke set hidroponik ni, kita perlu pasang ni lah kain pelana ni ke setiap kita punya net pot, di bawah net pot ni. Okey. Lepas tu untuk medium untuk saya letak anak pokok ni, saya akan gunakan kokopit. Okey. Kokopit ni kita perlu gaulkan dengan air terlebih dahulu lah, basahkan dan jangan bagi dia terlalu lembab. Nanti akan merosakkan kita punya pokok lah. Okey. Selepas kita dah siap masukkan kita punya kokopit ke dalam kita punya net pot, seterusnya kita bolehlah mulakan kita punya pemindahan anak pokok ke dalam kita punya net pot ini. Okey. Okey, dah siap kita punya pemindahan. Okey. Buat masa ni kita tunggu je lah. Dan buat masa ni juga kita punya anak pokok ni memerlukan cahaya sepenuhnya lah, iaitu pada waktu pagi dan waktu petang. Okey. Dan seterusnya kita tunggu je lah dia membesar. Okey, terima kasih. Hai. Okey, jumpa lagi kita di pengakhir video saya pada kali ini. Saya tak adalah duduk kat luar. Okey, saya duduk dalam bilik je untuk kongsikan faktor-faktor apa yang berlaku sepanjang saya lakukan penanaman alternatif ni. So, selama berlangsungnya video untuk saya buat kaedah alternatif iaitu hidroponik ni, saya telah lalui pelbagai rintangan lah.
Dan duka cita saya bagi tahu bahawa saya punya projek dikatakan gagal lah, sebab banyak faktor yang menyebabkan pokok saya ini gagal. Sebab ini sepanjang video yang saya ambil ni, dah berapa kali saya semai untuk saya buat hidroponik ni. Dia ada pelbagai faktor lah, faktor kenapa saya kata gagal tu. Yang pertama faktor cuaca. Okey. Kenapa saya kata cuaca? Sebab hidroponik ni dia perlukan cahaya matahari 100%. Tapi kena ingat 100% tak terlalu terus. Kerana bila terlalu terus, buatkan pokok kita jadi garing. Tak boleh, tak, nanti pokok tak sihat. Okey, lepas tu sekarang ni saya duduk di Kuala Terengganu, di negeri Terengganu. Jadinya pada waktu video yang saya lakukan ini untuk buat kaedah hidroponik ini, jadinya tak ada cahaya matahari, kurang cahaya matahari. Ada cahaya matahari tapi pada waktu tengah hari. Sedangkan kita tak boleh nak dedahkan pokok kita pada waktu tengah hari, sebab pokok tak perlukan cahaya matahari pada waktu tengah hari. Dia perlukan pada waktu pagi dan waktu petang. Okey. Yang kedua adalah faktor haiwan perosak. Okey. Kenapa saya cakap haiwan perosak? Kalau saya tunjuk dekat anda, okey, seperti ni. Okey, nampak tak dekat dia punya daun tu nampak macam hangus. Dia macam kena serangan bena lah, ibarat kena serang bena. Okey, bila kena serang bena ni, kalau untuk pokok yang kecil, jadi susah lah untuk kita nak selamatkan pokok kita tu balik. Dia ibarat macam nyawa-nyawa ikan lah. Okey. Kalau kena serang makhluk perosak ni, kita tak boleh nak letak ubat-ubat yang ubat-ubat kimia untuk dia, sebab pokok kita tu masih kecil. Jadinya tak elok untuk pokok kita tu. Okey, yang ketiga pula adalah faktor haiwan peliharaan atau ternakan. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dekat rumah saya ni, saya duduk di rumah perumahan dan di kawasan pedalaman pula tu. Jadinya jiran-jiran membela ayam, bela kucing, kambing. Kadang-kadang bila kita tak perasan, tiba-tiba kita tengok ada ayam datang. Rupanya dia dah makan kita punya pokok. Lepas tu kucing apabila dia kencing ke dekat kita punya set hidroponik tu, jadi menjejaskanlah kita punya pokok. Pokok jadi layu, jadi tak sihat. Lepas tu kadang-kadang kucing tu mungkin dia pergi berguling atas kita punya set, jadinya membuatkan kita punya anak pokok kita patah. Okey, itu adalah 3 faktor utama lah. Dan suka saya di sini untuk memberi tips-tips lah sepanjang apa yang saya lalui dan apa yang saya belajar di sini. Saya harap untuk siapa yang di luar sana itu bila nak buat penanaman alternatif ni, tanaman alternatif ni, perlulah anda follow laman web Kementerian Pertanian. Kat situ dia ada bagi tahu macam mana larutan baja, macam mana kita nak buat daripada awal sampai akhir. Dan saya nak bagi tahu supaya anda bila nak beli larutan baja tu, untuk memacuh larutan baja tu, ikutlah apa yang ditetapkan oleh Jabatan Pertanian supaya pokok anda tu dapat nutrien yang betul lah, tak terlalu banyak dan tak terlalu sikit. Sebab apa? Bila terlalu banyak, pokok kita akan jadi hangus. Lepas tu kalau terlalu sikit, kita punya pokok akan kekurangan nutrien. Jadinya kita punya pertumbuhan pokok itu terbantut. Okey, sukalah untuk nak memberitahu lagi bahawa ini siapa kat luar sana tu nak mulakan ni, belilah isi meter terlebih dahulu. Isi meter tu kegunaan dia untuk menyukat kandungan baja. Kalau beginner seperti saya ni, kita perlu untuk beli benda tu. Sebab apa? Kita ni tak tahu lagi berapa
kandungan yang kita buat tu. Sebab kadang-kadang dekat nursery ataupun kedai-kedai pertanian dekat luar sana tu, dia jual larutan baja A dan baja B tu, dia punya bancuhan dia tidak sama. Jadinya mungkin terlalu cair ataupun mungkin terlalu pekat. Okey, saya rasa setakat itu sajalah untuk perkongsian saya pada video kali ini. Jadinya saya harap apa ilmu yang saya bagi ini bermanfaat, dan jikalau apa yang lebih mahir dan lebih arif, bolehlah kongsikan di komen kat bawah. Okey, saya harap kita dapat berjumpa lagi di lain masa. Okey, selamat jalan. Assalamualaikum.